Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya, Fredian Jaipin, ditemani oleh Andy Sebastian, Al-Fakrin, Austin, Yasin Achang, Muhammad Izzat dan Sandrine Rachel akan membincangkan dan menjelaskan manfaat-manfaat kelas tambahan dan kelas tuition kepada para pelajar. Mari kita mulakan. Pada video ini, kami akan mengemukakan beberapa idea ringkas yang bakal dikembangkan untuk menjadi sebuah perenggan yang lengkap. Berdasarkan bahan yang disediakan kepada kami, iaitu buku modul OMG Bahasa Melayu, keluaran jenama Mytek. Baiklah, pendahuluan. Apakah yang anda boleh katakan atau fahami tentang kelas tambahan atau kelas tuition? Bagi pendapat saya, kelas tambahan merupakan tempat di mana seseorang boleh memperoleh bimbingan tambahan yang diberikan kepada pelajar bagi mata pelajaran tertentu. Kelas tambahan juga boleh menjadi persediaan tambahan bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan seperti UPSR, PT3, SPM maupun STPM. Wahai saudara Al-Fakrin, silakan baca perenggan lengkap bagi idea yang saya kemukakan sebentar tadi. Kelas tuition boleh menjadi bimbingan tambahan yang diberikan kepada pelajar bagi mata pelajaran tertentu sebagai persediaan menduduki peperiksaan UPSR, PT3, STPM maupun SPM. Untuk isi pertama kami, iaitu membimbing dan memahirkan ilmu pelajaran yang dipelajari di sekolah. Mengapakah hal ini berlaku? Boleh jadi pelajar lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Boleh juga jadi kelas sama atau kelas tuition mereka itu mempunyai persekitaran yang jauh lebih baik untuk belajar. Mungkin juga bilangan pelajar dalam satu kelas kecil. Bagaimanakah pelajaran untuk kita membimbing dan memahirkan ilmu pelajaran yang dipelajari di sekolah? Pelajar boleh bertukar fikiran dan soalan ujian dengan rakan-rakan. Contohnya, berbincang untuk menyelesaikan masalah matematik secara berkumpulan, di mana sekiranya anda bertanya kepada saya sudah tentu lebih efektif daripada belajar secara bersorangan. Kesannya, dapat meningkatkan pemahaman pelajaran yang kurang difahami semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Apakah ungkapan yang sesuai untuk perenggan ini? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan sekiranya idea tadi yang saya kemukakan digabungkan dan dijadikan sebagai sebuah perenggan, ia akan berbunyi seperti ini. Antara manfaat-manfaat kelas tuition atau kelas tambahan kepada para pelajar ialah membimbing dan memahirkan ilmu pelajaran yang dipelajari di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kelas tambahan mempunyai persekitaran yang lebih baik untuk pelajar serta bilangan pelajar dalam suatu kelas lebih kecil, di mana ia dapat memudahkan guru untuk menumpukan usaha untuk membimbing pelajar. Oleh yang demikian, pelajar boleh bertukar fikiran dan soalan ujian dengan rakan-rakan yang berasal dari sekolah lain. Misalnya, berbincang untuk menyelesaikan masalah matematik secara berkumpulan. Kesannya, para pelajar boleh meningkatkan pemahaman pelajaran yang kurang difahami semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Berkata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Beralih kepada isi kedua, iaitu memperkukuh persiapan menghadapi peperiksaan. Mengapa? Guru tuition boleh memberikan banyak latihan tambahan, di mana latihan tersebut boleh meningkatkan kemampuan pelajar itu untuk menjawab soalan. Bagaimana? Pusat tuition mempunyai teknik menjawab yang tersendiri yang boleh dipraktikkan oleh pelajar dalam peperiksaan. Kesannya, para pelajar dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan peperiksaan. Apakah ungkapan yang sesuai untuk idea-idea ini? Itu saya akan serahkan kepada Muhammad Izzat yang akan membacakan perenggan lengkap untuk idea untuk isi ini. Selain itu, kelas tambahan juga boleh memperkukuh persiapan menghadapi peperiksaan.
Hal ini dikatakan demikian kerana guru tuition boleh memberikan banyak latihan tambahan untuk meningkatkan keupayaan pelajar itu untuk menjawab soalan. Melalui latih tubi yang diberikan, ia juga dapat memberikan pengalaman kepada pelajar menghadapi peperiksaan sebenarnya. Contohnya, pusat tuition mempunyai teknik menjawab yang tersendiri yang boleh dipraktikan dalam peperiksaan. Hasilnya, para pelajar dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan peperiksaan bak kata slogan, alah biasa, tegal biasa. Seterusnya, mari kita membincangkan isi ketiga, yaitu mengulang kaji pelajaran dengan efektif. Mengapa? Apakah sebab pentingnya mengulang kaji pelajaran dengan efektif? Pelajar sekolah sering dibebankan dengan pelbagai tugasan, folio dan kerja khusus. Spesifiknya, memerlukan lebih banyak tumpuan dan masa untuk disiapkan. Bagaimanakah cara untuk mengulang kaji pelajaran dengan efektif? Dengan menghadiri kelas tuition ataupun kelas tambahan, di mana pelajar mempunyai masa terancang untuk mengulang kaji. Contoh, berikan contoh yang berkaitan dengan isi ini. Contohnya, pelajar boleh mengulang kaji bersama-sama guru tuition, di mana mereka boleh mendapat pemahaman yang lebih mendalam dan jelas. Kesan, terangkan kesan yang akan terjadi jika perkara ini berlaku. Kesannya, pelajar dapat menyelesaikan masalah dan kekabaran yang dihadapi oleh pelajar. Ungkapan yang sesuai merupakan berganding bahu. Mari kita dengari Justin Nachang yang bakal membacakan perenggan lengkap untuk isi yang saya kemukakan ini. Seterusnya, mengulang kaji pelajaran dengan efektif. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar sekolah sering dibebankan dengan pelbagai tugasan seperti folio dan kerja khusus yang memerlukan lebih banyak tumpuan dan mada untuk disiapkan. Dalam konteks ini, dengan menghadiri kelas tuition, para pelajar bakal mempunyai masa terancang untuk mengulang kaji. Sebagai contoh, mengulang kaji bersama-sama guru tuition dan boleh mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas. Natijahnya, pelajar dapat menyelesaikan masalah dan menghilangkan kekaburan yang dihadapi oleh pelajar bak kata pepatah berganding bahu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Acang kerana membaca perenggan ketiga tadi dengan lengkapnya. Seterusnya, mari kita beralih kepada isi yang keempat, iaitu menambahkan kenalan baru. Mengapa? Apakah sebab pentingnya menambahkan kenalan baru? Kebanyakan pelajar di dalam kelas tuition ataupun kelas tambahan datang dari sekolah yang berlainan maupun kejiranan yang berlainan. Bagaimanakah cara untuk menambahkan kenalan baru? Dengan mewujudkan komunikasi sihat dalam kalangan pelajar ataupun sesi perbincangan antara sama sendiri. Contoh, berikan contoh yang berkaitan dengan dengan isi ini. Mereka bertemu, berbincang dan berkongsi maklumat tentang pelbagai perkara. Dan bagi mereka yang punya minat yang sama, mereka akan menjadi rapat. Kesan, terangkan kesannya yang terjadi jika perkara ini berlaku. Pelajar dapat mewujudkan persaingan sihat dan perpaduan antara pelajar berlainan latar belakang dan kepercayaan. Ungkapan yang sesuai bagi isi ini ialah tak kenal maka tak cinta. Dipersilakan saudari Sendirian untuk membacakan perenggan lengkap ini. Silakan. Di samping itu, menambahkan kenalan baru. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pelajar di dalam kelas tuition datang dari sekolah atau kejiranan yang berlainan. Konsep ini boleh mewujudkan komunikasi sihat dalam kalangan pelajar serta melahirkan sesi perbincangan. Sebagai contoh, mereka boleh bertemu, berbincang dan berkomunikasi maklumat tentang pelbagai perkara. Mereka yang mempunyai minat yang sama menjadi lebih rapat. Hasilnya dapat mewujudkan persaingan sihat serta perpaduan di antara pelajar berlainan latar belakang dan kepercayaan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta.
Baiklah, bergerak kepada isi kelima dan isi terakhir kami. Memanfaatkan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Mengapa? Apakah sebab pentingnya memanfaatkan masa dengan aktiviti yang berfaedah? Agar pelajar terbendung daripada terlibat dengan gejala sosial. Bagaimanakah cara untuk memanfaatkan masa dengan aktiviti yang berfaedah? Masa yang terluang telah diisi dengan waktu pembelajaran di kelas tambahan atau kelas tuition yang dihadiri. Contoh, berikan contoh yang berkaitan dengan isi ini. Contohnya, pelajar tidak menghabiskan masa menonton televisyen atau melayari internet semata-mata. Kesan, terangkan kesan yang akan terjadi jika perkara ini berlaku. Para pelajar akan belajar menghargai masa. Kerana ungkapan, berkata pepatah, masa itu emas. Mari kita dengari saudara Austin membaca perenggan lengkap menggunakan idea yang saya kemukakan sebentar tadi. Akhir sekali, memanfaatkan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Hal ini dikatakan demikian kerana kelas tuition dapat membendung pelajar daripada terlibat dengan gejala sosial di mana masa yang terluang telah diisi dengan waktu pembelajaran di kelas tuition, menjadikan jadual mereka sentiasa teratur. Misalnya, pelajar tidak menghabiskan masa menonton televisyen atau melayari internet semata-mata dan melarang mereka daripada melepak tanpa sebarang tujuan. Kesimpulannya, pelajar akan belajar menghargai masa kerana masa itu emas. Terima kasih kepada saudara Austin kerana sudi membaca perenggan lengkap sebentar tadi. Baiklah, maka tibalah sudah kita kepada kesimpulan, kepada idea dan isi yang kita kemukakan sehingga kini. Apakah kesimpulan tentang manfaat-manfaat kelas tuition kepada para pelajar? Di sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa kelas tambahan dan kelas tuition memberikan banyak faedah. Penegasan, tegaskan tindakan yang perlu dilakukan. Pelajar hendaklah mengenal pasti kelemahan agar dapat diselesaikan segera dengan bantuan guru terlatih. Harapan, terangkan harapan daripada tindakan yang bakal dilaksanakan. Pelajar lemah makin cemerlang dan pelajar cemerlang semakin mantap. Apakah ungkapan yang sesuai untuk kesimpulan ini? Itu saya serahkan kepada saudara Andy untuk membacakan perenggan lengkap. Dipersilakan. Kesimpulannya, kelas tambahan dan kelas tuition memberi banyak faedah kepada pelajar. Pentingnya bagi pelajar mengenal pasti kelemahan agar penyelesaian segera dapat dilakukan dengan bantuan guru yang terlatih. Diharapkan bahawa pelajar yang lemah semakin cemerlang dan pelajar cemerlang menjadi semakin cemerlang. Berkata slogan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Saya ingin berterima kasih kepada anda yang sanggup menyertai kami pada hari ini. Saya juga ingin meminta maaf sekiranya ada kesalahan maupun tersilap informasi dalam video ini. Saya juga ingin meminta maaf kepada Cikgu Nurlida sekiranya kaedah pembentangan kami ini tidak menepati apa yang dibayangkan oleh cikgu. Sesungguhnya konsep ini adalah agak baru kepada kami dan sejujurnya kami terburu-buru dalam menyiapkan tugasan ini. Oleh itu, saya meminta maaf sekiranya hasil tugasan kami pada hari ini agak serabut maupun comot. Sekali lagi, saya berterima kasih kerana sudi menonton video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga hari anda indah.